السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Beliau guru kita Al-Habib Murtada bin Tahir yang datang dari kota Yaman Hadramut. Pertama-tama beliau membuka dengan memberikan salam kepada kita dan juga mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang mulia ini, dan juga beliau menyambung daripada hamdalahnya dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Beliau mengatakan, di dalam yang membuat aku masuk ke dalam perkumpulan ini karena kita dijadikan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah dan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول الإمام الحداد رحمه الله ونفعنا ببركاته آمين. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أغلى نعمة حلت بساحة. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita berada di dalam perkumpulan yang rahah, perkumpulan yang untuk kita beristirahat, menenangkan diri dan jiwa kita. Dan salah satu yang menyebabkan menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita adalah dengan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita atas nikmatul Islam dan nikmatul iman. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة سيدنا محمد الأمين. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam, dan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. يقول الحق جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau wahai Muhammad aku utus kecuali untuk memberikan rahmat atas alam semesta ini. والعالمين كل ما سوى الله جل وعلا. Yang namanya alam semesta ini seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa فهو taala. رحمة لمن في السماء. Yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dari Allah dari langitnya. ورحمة لمن في الأرض. Dan juga rahmat untuk orang-orang atau hamba-hambanya yang ada di bumi. رحمة للأحياء. Rahmat juga kasih sayangnya untuk orang-orang yang hidup. رحمة للأموات. Rahmat atau kasih sayang untuk makhluk-makhluknya yang wafat atau yang mati. رحمة للمؤمنين. Juga rahmat atau kasih sayangnya Allah untuk umat mukminin. رحمة للكافرين. Juga rahmat untuk orang-orang kafir. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidaklah aku utus kecuali engkau untuk memberikan rahmat atas alam semesta ini. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يوم أن خذله أهل مكة وذهب ليدعو الله أو ليدعو إلى دين الله في الطائف عليه صلوات ربي وسلامه عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menyebarkan daripada dakwahnya di kota Mekah dan menuju kota Taif, لم يستجيب له أهل مكة ولم يستجيب له أهل الطائف.
tidak ada penerimaan, tidak ada sambutan dari warga yang yang tinggal di kota Mekah, dan juga tidak ada sambutan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tinggal di kota Taif. بل وزادوا في أذاه أن أغروا به صبيانهم ورموه بالحجارة صلوات ربي وسلامه Akan عليه. tetapi yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuhnya yang menyambutnya, bahkan anak-anak kecil dengan hinaan kepada Nabi Muhammad melempari batu ke badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو ليس هين على الله بل هو حبيب إلى مولاه. Beliau tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa, bukan orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sabar terhadap Allah, akan tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. حتى ألجأوه إلى شجرة وإلى حائط من حوائط الطائف فدعا الله سبحانه جل وعلا. Maka baliklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pinggiran kota Taif untuk bertuduh di bawah pohon. اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلهي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon, ya Allah, kalau seandainya ini musibah untukku, maka aku tidak pedulikan daripada musibah tersebut, kecuali apa yang engkau berikan ini semuanya adalah tantangan untukku. تتجلى رحمته في هذا الموقف يوم أن جاء جبريل يستأذن عليه ومعه ملك الجبال يستأذن الدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan dua gunung yang ada di kota Taif tersebut. يا رسول الله هذا ملك الجبال يستأذنك ويسلم عليك ويقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. Maka malaikat Jibril tersebut meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah kami izin untuk membenturkan dua gunung ini sehingga makhluk-makhluk yang berada di kedua gunung ini hancur dan binasa. هنا تتجلى رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام بالكفار يوم أن قال إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يقوم بهذا الأمر. Disitulah datang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memberikan izin untuk menghancurkan kedua gunung tersebut, akan tetapi harapannya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan daripada keturunan yang menghina atau menimpuki Nabi Muhammad dengan bebatuan tersebut, dijadikan kelak menjadi hambanya Allah yang beriman kepada Allah. فلم يرضى العذاب لمن آذوه وكفروا بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau tidak ridha dengan azab yang akan turun untuk musuh-musuhnya. Beliau tidak ridha azab tersebut turun untuk musuh-musuhnya. من عادة الإنسان أن يريد الرحمة ويريد السعادة لمن يحبه ولمن يخدمه ولمن يطيعه، أما أن يريد الرحمة لمن يعصيه ولمن يأذيه فهذا ليس في مقدور البشر ولكنه في مقدور رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Biasanya adat kita selaku manusia, kalau seandainya kita dihormati oleh orang, dikasihi oleh orang, disayangi oleh orang, maka baru kita akan mengasihi dan menyayangi orang tersebut. Akan tetapi kalau kita dimusuhi oleh orang, dibenci oleh orang, maka pasti kita tidak akan balas orang-orang tersebut dengan kasih sayang kita. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang memusuhinya. وغاية الإنسان أن يرحم من أحسن إليه، أما أن ينتقل الإحسان إلى أولاده فذلك لا يطيقه إلا النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التحية والتسليم. Dan juga kebanyakan manusia memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dekat. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak peduli, beliau memberi kasih sayangnya kepada seluruh umat.
وإذا رحم أولاده فغاية ما في الأمر أن يرحم ويريد الرحمة لأولاده الحاضرين. أما أن يمتد رحمته وعطاؤه ورأفته بمن سيأتي من أولاده فذلك ليس إلا في مقدور الأخلاق النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية والتسليم. Dan maka kita sebagai umat biasanya memberikan kasih sayang tersebut kepada orang-orang kita yang terdekat, kepada anak-anak kita. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda. Beliau memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kepada orang yang terdekat, bahkan orang-orang yang jauh dan memusuhinya. هذه رحمته بمن كفر فكيف رحمته بمن آمن به واستبشر. Itu rahmat atau kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menyukainya. Bagaimana dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada makhluk atau hamba yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatuhu bina al-muslimin a'zam wa akbar. Kasih sayangnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita lebih mulia, lebih besar. فقال قرأنا في الضحى ولسوف ترضى فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا محمد أن ترضى وفينا من يعذب أو يساء. Beliau mengatakan قرأنا في الضحى ولسوف ترضى فسر قلوبنا ذاك العطاء. سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Beliau mengatakan, Qara'na fi dhuha, kami membaca surat wadduha dan beliau meridainya. فإذا كان المولى سيرضي فإنه لا يرضى لأمته بالعذاب. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan meridainya, maka Nabi Muhammad tidak akan ridha kepada umatnya untuk mendapatkan azab. وتتجلى رحمته بنا عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الموقف يوم الهول يوم أن يقف صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدخل الجنة حتى يدخل آخر واحد من أمته. Dan begitulah keadaannya Nabi Muhammad kepada umatnya, selalu memperhatikan atas kasih sayangnya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad, beliau tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hingga para umat-umatnya terlebih dahulu dan menyelesaikan umat tersebut masuk, baru beliau masuk di belakang umatnya. فما يزال يخرج أمته من النار إلى أن يخرج آخر من كان في قلبه ذرة من مثقال ذرة من إيمان يخرجه عليه أفضل الصلاة والسلام بشفاعته عند مولاه. Nabi Muhammad pun akan mengeluarkan umat-umatnya yang ada di dalam neraka dan akan membiarkan syafaatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. هذه سيدتنا عائشة رضوان الله عليها يوما من الأيام كانت جالسة في غرفتها تخيط ثوبها فانكفأت سراج فلم تدري أين وضعت المخيط والإبرة. Dikisahkan dahulu kala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau sedang menjahit di dalam kamarnya, sehingga di saat beliau menjahit, pelita yang beliau punya padam dan jahitan atau jarum yang beliau sedang jahit terjatuh di dalam lantai, sehingga beliau tidak mengetahui di mana jarum tersebut jatuh. تقول فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضاء نوره الغرفة فالتقطت المخيط من نور وجهه عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan beliau mengatakan, di saat aku mencarinya dan aku tidak dapati, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar tersebut, maka dengan seketika kamar yang gelap gulita tersebut terang benderang dengan cahaya wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan seketika itu juga didapatkan jarum yang beliau sedang cari. وذات يوم أقبلت عليه رضوان الله عليها فقال اللهم اغفر لعائشة بنت الصديق ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أبطنت فسرت رضوان الله عليها. Di satu kisah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha.
beliau mengatakan, ya Allah, di dalam doanya Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa daripada istriku Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang dahulu ataupun yang akan datang, yang beliau ketahui ataupun yang Sayyidatuna Aisyah tidak ketahui. قال أسررت يا عائشة قالت نعم قال والله إنها لدعوتي لأمتي كل ليلة. Maka di saat itu juga Sayyidatuna Aisyah bergembira dengan wajahnya yang begitu indah. Dan Nabi Muhammad bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau bergembira dengan doaku yang barusan? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Mbak, siapa yang tidak bergembira atas doa tersebut ya Rasulullah? Maka di saat itu juga Nabi Muhammad mengatakan, itulah doaku di setiap malam untuk umatku. صلى الله وسلم عليه وعلى آله فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا يا رسول الله حياتك خير لنا فكيف يكون مماتك؟ قال تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. فكله رحمة صلى الله عليه وآله وسلم وكله نفع وبر لأمته عليه أفضل الصلاة والسلام. Beliau adalah orang yang terbaik untuk kita di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang bersyukur kalau beliau melihat daripada umatnya mendapatkan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kala diperlihatkan daripada amal-amal kita. Di saat amal-amal kita banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersyukur dan mengatakan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di saat melihat daripada dosa-dosa kita yang begitu banyak, maka beliau beristighfar kepada Allah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا آمين. على من عادانا برحمتك آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا آمين. عنتنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه. آمين. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم اقسم لنا من حب هذا الحبيب بوافر الحظ والنصيب. آمين. اجعلنا آمين. معه آمين. يا الله في البرزخ وفي يوم القيامة. آمين. من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا محنة ولا شدة ولا فتنة في الدارين. آمين. هل آمين. كذلك بوالدينا وأولادنا مولدينا وأهلينا وأزواجنا محبينا. آمين. ومن أحاطت بشفقة قلوبنا. آمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. متحققين بحقائقها حسا آمين. ومعنى مع آمين. اللطف والعافية. وصلى آمين. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آمين. آله وصحبه عليه وسلم وعلى والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka pada akhirnya beliau memanjatkan doa yang begitu panjang dan luar biasa. Semoga dengan aminnya kita diijabah doa-doa beliau untuk kita semua. Amin. Dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya dapat terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.